Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kita kali ni kita sambung lagi cerita pewaris keturunan kita. Part 9 dah, part 9 dah. Ada satu part lagi, last. So, tunggulah dalam 2-3 hari lagi ke keluar lah tu part 10 kan. Okey, video kali ni kita nak sambung cerita kata hari tu cikgu dia dengan abang-abang dia semua balik ke sekolah kan. Tak tinggal dia je, nenek dia dengan ayah dia ni tak benarkan dia balik ke sekolah lagi. Sebenarnya masa tu dia tak tahu kenapa nenek dia dengan ayah dia ni macam insist supaya dia tinggal dekat kampung tu lagi. Padahal dia pun nak kena sekolah juga kan. Okey, pada malam tu nenek dia bawa Ella ni pergi ke rumah dia, pergi ke rumah nenek dia kan. Sebenarnya Ella ni cakap dia tak suka pergi rumah nenek dia. Jantung dia ni bener-bener bor je, macam ada benda yang nak jadi. Dia boleh nampak daripada raut wajah nenek dia ni, nenek dia macam serius minta kebenaran daripada ayah dia untuk ambil Ella ni pergi tidur rumah dia. Padahal kalau nak tidur biasa-biasa je kan, tak adalah nak kena serius sangat, nak minta izin apa semua tu kan. Yelah, bukannya orang lain, nenek kita juga. Tapi kali ni lain macam nenek dia siap minta izin lagi. Dah tu Ella walaupun dia tak nak pergi, tapi terpaksa lah juga pergi kan. Sebab ayah dia dah bagi green light dah. Ayah dia dah izinkan dia untuk pergi tidur dekat rumah nenek dia tu. Dia sendiri pun boleh rasa memang nenek dia ni ada nak buat sesuatu ni. Lagi-lagi dia rasa aura nenek dia pada malam tu lain macam Ella ni nampak rogon peliharaan nenek dia tu pun makin liar pada malam tu. Yelah, selalu intai-intai dia, tengok-tengok ke arah dia, seolah-olah macam nak pergi telan dia lah macam tu. Dah tu Ella tadi pun minta lah supaya mama dia ni temankan kan, ataupun siapa-siapa je lah yang temankan dia. Tapi ayah dia cakap nanti malam sikit baru dia orang pergi ke rumah neneknya, sebab dia orang masih lagi ada kerja dekat rumah ni. Dah, sebab dah tak ada pilihan dah, cuba untuk merayu pun tak jalan kan. Dia pun terpaksalah ikut je balik ke rumah nenek dia tu. Okey, sampai je dekat rumah nenek dia, diorang berdua ni naik ke dalam rumah. Dan macam biasa, kali ni pun dia nampak juga ada lembaga yang menyerupai gagak hitam yang tengah terbang berpusing-pusing dekat kawasan rumah nenek dia. Monyet-monyet jadian pun banyak sangat dekat atas pokok sana yang tengah perhatikan dia Dah tu Ella tadi pun tanyalah nenek dia, "Nenek, kenapa bawa saya balik sini?" Lepas tu nenek cakap apa nenek dah tak tahan dah. Dah tak tahan lagi dah. Ella tadi pun pelik lah kan. Apa yang nenek dia tak tahan sangat ni? Dah tu nenek dia bersuara. Nenek dia cakap yang dia dah tak tahan dah. Dia dah tua. Dia dah tak ada tenaga. Ella ni pula macam salah faham Dia fikir, oh maksudnya nenek penat lah time ni kan. Jadi mungkin nenek dia ni nak minta tolong Ella supaya jagakan nenek dia. Dah tu ditanyalah, "Habis nenek nak suruh saya jagakan nenek ke malam ni?" Dah, nenek dia tadi dengan tegasnya dia terus potong ayat Ella Dia cakap apa? "Ella, kau jangan nak pura-pura tak tahu Ella pun macam pelik lah tengok keadaan nenek dia ni. Dengan, yelah, cakap tinggi suara dengan dia. Lepas tu dalam masa yang sama juga nenek dia tenung je mata dia dalam-dalam Dia tu dia terfikirlah, salah ke aku tanya tadi? Yelah, aku bukannya tahu pun apa yang nenek nak buat lepas ni kan. Dia memang tak tahu apa-apa rancangan nenek dia. Dan nenek dia cakap macam ni, "Kau akan jadi pewaris nenek pada malam ni. Nenek cuma tunggu mati je ni." Ella tadi pun macam, yelah takutlah juga kan. Dia cakap dengan nenek dia, "Saya masih lagi sekolah. Lepas tu saya sendiri pun tak bersedia lagi." Nenek dia macam agak bentak Ella ni lah. Dia cakap, "Diam. Tak ada yang boleh nak halang lagi. Lepas ni kau dah tak payah pergi sekolah dah." Ella ni cakap punyalah dia marah, dia geram dengan nenek dia ni. Dan dia nak lari daripada situ. Tapi badan dia pada masa tu sebenarnya dah tak boleh nak bergerak dah. Dalam masa yang sama juga, Ella ni nampak 2 ekor rogon nenek dia tu tengah melompat-lompat kegembiraan. Lidah dia orang pula terjelir-jelir sambil tengok ke arah Ella ni. Tak semena-mena, Ella ni terus gelu kaku dekat situ, dah tak boleh nak bercakap lagi dah.
Ella cuma fikir masa tu, ni mesti kerja nenek dia ni. Mesti kerja nenek dia yang tak bagi dia bergerak, tak bagi dia lari dari situ. Lagi satu dia perasan, apa je arahan yang nenek dia suruh pada masa tu, dia akan buat tau. Automatik akan buat. Walaupun dalam jiwa dia ni, dia tak nak semua ni, tak nak buat tu, tak nak buat ni. Tapi secara automatik, dia ikutkan aja semua arahan daripada nenek dia tu. Dan dia cakap, bila dia cuba je untuk melawan, macam kuatkan diri dia untuk melawan, tak nak buat, masa tu jugalah dia akan rasa tau badan dia ni sakit sangat. Katanya macam tercucuk dengan paku picit tu. Gitulah dia punya sakit. Dalam pukul 8 malam macam gitu, nenek dia dah prepare dah barang-barang yang perlu kan. Yelah nak buat jadi serapah selepas ni. Dan dalam masa yang sama juga, nenek dia ni ada bakar sesuatu dekat dalam tempurung. Bila Ella ni tengok kat arah tempurung tu, api yang ada dekat dalam tempurung tu berubah menjadi colour hijau tau. Dah tu benda yang nenek dia bakar dalam tempurung tadi, baunya wangi sangat. Sempat jugalah dia terdengar ada bunyi nging macam gitu. Ya, benda yang terbakar tu macam ada keluarkan bunyi jugalah. Dan tak lama lepas tu, nenek dia suruh Ella ni untuk duduk bersila berhadapan dengan dia. Dalam jam 9 malam macam itu, mama dengan ayah dia ni sampai juga dekat rumah nenek dia. Dan mama dengan ayah dia ni, dia ada bawa 2 ekor ayam. Katanya ayam ni tu satu colour putih, satu lagi colour hitam. Dah sampai tadi, ayah dia pun hulurkanlah 2 ekor ayam tu kepada nenek dia. Dan pada masa ni, nenek dia ambil je ayam tu, dia cabut-cabut bulu yang ada dekat leher ayam tu kan. Lepas tu dia gigit leher ayam tu sampaikan keluar darah. Tak pasti sama ada time ni dia orang dah sembelih ke apa kan. Tapi keluarlah darahnya tu. Dan nenek dia tu macam hisap darah daripada ayam tu tau. Ella ni cakap dia nampak semua tu dan dia rasa macam geli gila. Tapi dalam masa yang sama juga, dia dah tak boleh nak bercakap dah. Dia tak boleh nak bersuara langsung. Dalam masa yang sama, mulut nenek dia ni dah penuh dengan darah dah. Dan masa nenek dia gigit leher ayam tu, Ella ni cakap darah daripada leher ayam tu terpercik kena Ella ni. Dah tu nenek dia tadi tengok keadaan Ella. Dah tu nenek dia tadi pandang ke arah Ella dengan mulutnya yang berdarah-darah. Lepas tu dia gelak tau. Dia ketawa. Korang boleh bayang tak betapa creepy gila weh. Tak lama lepas tu, barulah Ella ni perasan. Rupa-rupanya nenek dia tadi dah bukan nenek dia dah. Tapi melainkan satu lembaga perempuan yang muka dia buruk sangat. Tua sangat mukanya. Mukanya tu banyak bintik-bintik hitam, lepas tu kasar-kasar pula. Matanya pula semuanya hitam. Dan gigi dia tajam tu macam gergaji. Kuku perempuan tu pula tajam sangat dan rambutnya ni panjang dia sampai ke tanah. So Ella ni boleh nampak yang lembaga tadilah yang dah kawal badan nenek dia. Dah tu dia gelak-gelakkan lagi si Ella ni sebab dia nampak Ella dalam keadaan ketakutan. Dalam beberapa saat macam tu, lembaga tadi keluar daripada badan neneknya Ella. Masa tu Ella nampak badan nenek dia ni dah terbaring dekat atas lantai sana dalam keadaan yang lemah. Dah tak sedarkan diri dah. Masa tu Ella nak berteriak tau. Yelah tengok keadaan nenek dia yang layu, terkulai layu macam tu. Badan neneknya pula pucat lesi. So dia nak bersuara, dia nak menjerit, nak berteriak. Tapi suaranya ni tak terkeluar langsung. Dah tu Ella tengok ke arah mama dengan ayah dia ni. Diorang berdua diam je, tak ada buat apa-apa walaupun diorang nampak keadaan nenek dia macam gitu. Ella cakap masa tu dia marah gila. Dia rasa macam nak pergi je ke arah nenek dia, nak tengok keadaan nenek dia masa tu. Tapi badan dia pula ni tak boleh bergerak kan. Dan dalam masa yang sama juga, lembaga tadi yang dah tinggalkan badan nenek dia terus datang ke arah dia tau. Datang ke arah Ella ni. Masa tu lembaga tadi pergi hidu satu badan dia ni. Dan bila muka lembaga tadi sampai dekat muka Ella ni, lidah lembaga tu dia masukkan ke dalam mulut Ella tau. Ella ni cakap masa tu dia muntah-muntah terus. Sebab masa lidah lembaga tu masuk ke dalam mulut dia, lidah lembaga tu boleh sampai dekat leher Ella ni tau. Dia dapat rasa benda tu. Dan katanya rasanya tu sejuk je. Dah tu yang tak boleh belanya, dia cakap dia boleh tertelan lagi air liur lembaga tu. Ella ni cakap kalau sekali dia teringat balik kejadian ni, memang dia rasa macam nak nangis gila. Yelah dia ada orang tua dia yang kat
api ni, tapi tak ada buat apa-apa pun bila tengok lembaga tu buat macam gitu pada anaknya. Jadi bila lembaga tadi tarik keluar lidah dia daripada mulut Ella ni, barulah si Ella ni termuntah tau. Kita bayangkan pun rasa macam geli gila kan. Tapi semua muntah-muntah Ella ni, lembaga tadi pergi jilat, pergi makan balik. Saya harap korang tak dengar cerita ni sambil-sambil makan lah. Kalau tak nanya. Dah tu katanya rogon peliharaan nenek dia yang 2 ekor tadi kan. Suka hati 2 ekor. Yang 2 lembaga tadi kan. Kedua-dua lembaga tu pun pergi jilat juga muntah si Ella ni. Yang peliknya Ella cakap dia pun tak tahu kenapa dia boleh terus-terusan muntah tau. Tak berhenti dia muntah. Sampaikan sakit dada dengan perut dia ni sebab terlampau muntah. Lepas lembaga-lembaga tu semua dah pergi makan muntah Ella ni, barulah lembaga tu semua pergi peluk Ella. Dan diorang gelak-gelak ketawa, katanya gelaknya tu seolah-olah macam pontianak yang tengah mengilai tu. Dah tu lembaga-lembaga tu semua pergi jilat muka Ella ni beberapa kali, termasuklah rogon-rogon tu juga. Dan diorang cakap apa tau? Tuan baru kami. Katanya lebih kurang macam gitulah yang Ella ni dengar rogon-rogon tu cakap dengan dia. Tapi katanya bahasa diorang ni lain macam sikit. Cuma dia boleh faham apa yang rogon-rogon ni cakapkan. Tak lama lepas tu Ella ni kembali kepada asal. Tenaga dia pun dah kembali pulih dah. Dan yang ajaibnya dia cakap pada masa tu dia rasa macam okey, tak rasa ada benda pelik berlaku. Tapi dalam masa yang sama, dia boleh ingat satu-satu kejadian yang baru je berlaku ni. Bila dah boleh bercakap balik, dah boleh bergerak dah, masa tu Ella terus panggil nenek dia. Nenek macam tu kan. Dalam masa yang sama, mak dengan ayah dia pun pergi juga ke arah nenek dia orang. Lepas tu tengok keadaan neneknya. Dan Ella ni letakkan kepala nenek dia atas paha dia tau. Dalam masa yang sama juga, Ella ni nampak ayah dia tadi terkumat kamit baca sesuatu. Dah tu mama dia cakap yang nenek dah tak ada dah. Dan ayah dia pun mengiyakan juga. Katanya nenek dah tak ada. Dan Ella ni pun macam marah lah dengan mak dengan ayah dia ni kan. Dia cakap, itulah kamu. Tengok je, bukannya nak tolong. Bila Ella marah macam gitu dengan mak dengan ayahnya, mak dengan ayah dia ni cuma diam je tau. Ella macam perasan seolah-olah macam mak dengan ayah dia ni takut dengan Ella. Ella fikir mungkin sebab dia yang mewarisi ilmu nenek dia ni, sebab itulah mak dengan ayah dia agak tunduk dengan Ella ni. Yelah, diorang ni semua tahu ilmu nenek dia tu antara ilmu yang terkuat sekali. Kuat tak kuat Ella pada masa tu, dia boleh pergi angkat badan nenek dia ni dan pergi letakkan dekat atas tikar. Padahal masa tu dia baru dalam belasan tahun kan. So dia boleh rasa lah yang badan dia ni penuh dengan tenaga. Masa Ella ni letak je mayat nenek dia tadi dekat atas tikar, tiba-tiba je tak tahu daripada mana lembaga-lembaga tu datang balik. Lepas tu lembaga tu duduk dekat atas mayat nenek dia tau. Jadi Ella ni dia tenung je ke arah lembaga tu kan. Kau hajar kau kan. Inilah orang yang bagi makan dekat engkau. Dah jadi macam gini, kau pergi duduk pula atas mayat dia. Ella cakap tak tahu daripada mana datang keberanian tu. Dia pergi tenung je ke arah lembaga tadi. Dan lembaga tu pula senyum-senyum je ke arah Ella ni tau. Ia seolah-olah macam nak menganjing pun ada. Dah tu Ella tadi pun marah lah kan. Kau turun daripada badan nenek aku. Dan lembaga tadi dia pergi jilat-jilat muka nenek dia ni. Lepas tu dia menghilang. Tak lama lepas tu mama dia datang bawakan satu mangkuk air dengan kain lap sekali. Dan diorang pergi lap-lap badan nenek dia ni lah. Dah tu Ella cakap memang dia rasa macam marah sangat dengan nenek dia. Tapi dalam masa yang sama juga dia rasa sayang dengan nenek dia. Yelah, bukannya tak ada memori-memori manis pun dengan nenek dia ni. Dan dia fikir kalaulah dia sekeluarga ni hidup dalam keadaan yang normal je, kalaulah tak ada ilmu-ilmu macam ni, mungkin dia tak ada perasaan marah pada nenek dia tu. Mungkin yang ada hanya perasaan kasih sayang kan. Lepas tu dia cakap semuanya sebab ilmu. Ella ni cakap kalau kita ada ilmu, kita akan sentiasa rasa ketakutan, rasa risau dan sentiasa rasa nak kuat lagi. Yelah, supaya orang tak boleh nak menandingi ilmu yang kita ada. Kalau orang boleh menandingi kita pula yang jadi bahan orang kan. Katanya banyak sangat jenis ilmu dan juga banyak sangat persaingannya. Dan katanya yang paling pelik, orang yang ada ilmu ni selalu bermusuhan dengan bangsa lain yang ada ilmu juga ataupun dengan puak lain yang berilmu juga.
Dah tu dia perasan lah, orang-orang yang tak ada ilmu pula boleh elok je nak hidup walaupun berlainan bangsa. Tak ada masalah langsung. Okey, nak dijadikan cerita, ada satu hari tu ada 4 orang penginjil yang masuk ke dalam kawasan kampung diorang untuk bercerita pasal agama ni lah. Katanya agama yang diorang bercerita pada masa tu adalah agama Kristian. Dan pada masa tu keempat-empat orang ni sebenarnya ada orang kampung situ juga yang bawa masuk. Pada masa tu dah 3 minggu dah nenek dia tadi meninggal dunia. Ayah dia pula sibuk duk ajar dia tentang ilmu warisan nenek dia tu. Jadi penginjil ni semuanya lelaki tau. Jadi macam yang saya cakap tadi lah, keempat penginjil ni boleh masuk ke kawasan kampung diorang walaupun agak pedalaman, bukan agak pedalaman, tapi walaupun pedalaman gila, tapi berjaya juga diorang pergi ke kampung tu sebab ada salah seorang yang pernah tinggal situ. Orang kampung tu juga dah ada agama, cuma dia macam dah lama lah tak balik ke kampungnya tu. Jadi bila dia dah balik kampungnya, dia bawa lah 4 orang penginjil ni. So nak dijadikan cerita, ada satu hari tu adalah salah seorang orang kampung sana pergi ke rumah diorang. Pergi ke rumah diorang ni untuk buat aduan macam tu lah kan, untuk bercerita kata ada penginjil ni masuk kampung diorang, lepas tu ilmu penginjil ni kuat betul tau. Sebab orang kampung ni dah cuba dah untuk hantar santet, hantar guna-guna apa semua kan, tapi tak jadi, tak tembus. Ayah Ella tadi dengar je berita macam gitu, marah betul dia. Yelah, dia rasa macam tak puas hati, mungkin sebab ada orang yang lagi kuat daripada dia. Biasanya kalau orang yang ada ilmu ni macam gitulah, dia akan rasa macam, oh dia ni lagi kuat, dia tak puas hati dia lagi kuat, sepatutnya akulah yang lagi kuat kan. Itu kan perangai peliharaan dia. Jadi sedikit sebanyak tu macam, yelah kawan rapat. Dah tu ayah dia tadi pun tanyalah dengan orang kampung ni, kau tahu tak ilmu apa yang dia pakai? Orang kampung cakap apa? Tak tahulah ilmu apa, tapi kuat betul ilmu dia. Dah ayah dia tadi macam nak try jugalah kan. Dia cakap, tak apa, nanti biar aku yang serang dia. Serang dalam goib tau, bukannya bawa parang aku serang. Ini cerita seram, ini bukan cerita lucu. Dah tu orang kampung tadi cakap lah, tapi penginjil tu semua bagi tahu yang diorang cuma nak tolong orang kampung ni. Diorang tak serang pun kita semua. Dah ayah dia pun tanyalah kan, habis macam mana penginjil tu semua boleh masuk sini? Dan orang kampung jawab apa? Ada orang bawa masuk. Orang tu dah lama dah tinggal kat luar, ni baru balik macam tu kan. Dan ayah dia pun bagi tahu lah orang kampung, tak apa, malam nanti aku akan serang 4 orang yang buat kacau kat kampung ni. Perasaan Ella pada masa tu kuat sangat, dia nak pergi jumpa dengan 4 orang penginjil ni. Yelah, lagi-lagi dia dengar yang 4 orang penginjil tadi nak tolong orang kampung situ kan. So apa yang dia fikir pada masa tu, dia nak minta tolong pengamal-pengamal ni semua untuk buang saka yang ada dalam badan dia. Dia nak bebas daripada semua tu. Yelah, daripada awal lagi dia bukan nak pun semua saka-saka tu kan. Tambah-tambah pula dia dengar yang ilmu diorang berempat ni lagi kuat daripada ilmu yang terkuat yang ada kat kampung tu. Jadi lagilah confident kan, mungkin diorang ni semua boleh tolong dia untuk bersihkan tubuh dia tu. Tambah pula Ella ni cakap, sejak saka tu dah berdamping dengan diri dia, dia selalu je rasa sakit tau. Dah tu badan dia sendiri pun susah sangat nak bergerak. Tapi bila dicerita dengan ayah dia cakap, alah tak apa, itu permulaan je tu. Awal-awal memang macam tu. Ada ke ayah dia ni suruh Ella tadi biar je saka-saka tu, dengar je apa yang dia cakap, macam tu lah lebih kurang kan. Dan katanya Ella ni dia macam keras kepala sangat, dia tak nak saka-saka tu semua mengawal diri dia tau. Sampaikan satu hari ayah dia ni pergi tampar pipi dia sebab Ella ni keras kepala sangat, tak nak izinkan saka tu. Jadi pada malam tu kan ayah dia tadi dah plan kan nak pergi serang 4 orang ni. Jadi Ella fikir malam tu dia nak ikut juga ayah dia ni. Yelah, dia nak tengok sendiri ilmu-ilmu yang ada pada pengamal tadi. Terfikir juga dia, ilmu apa je yang diorang ni guna, yang diorang ni bawa sampaikan begitu kuat kan. Yelah, sampai mencabar ayah dia ni untuk pergi berlawan ilmu dengan keempat-empat penginjil tadi. Tambah pula ayah dia ni jenis orang yang pantang dengar ada orang lagi hebat daripada dia. Mulalah
Jom kita berlawan. Nak tahu siapa lagi hebat. Dah tu Ella ni cakap, ayah dia sebenarnya dah banyak dah buat orang lain mati sebab beradu ilmu. Orang-orang yang tak ada ilmu pun ramai juga yang mati dekat tangan ayah dia. Itu pun sebab ada orang jumpa dengan ayah dia, lepas tu suruh buat guna-guna ke, buat apa-apa yang sihir apa benda tu kan. Jadi ayah dia ikutkan, ayah dia buat, dan orang yang tak bersalah tu mati. Cuma katanya ada jugalah setengah orang tu, walaupun ayah dia ni pergi sihir, pergi buat ubat guna-guna ke apa, tapi tak melekat, tak jadi, tak kena. To be continue. Okeylah, saya rasa sampai sini untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni. Tunggu part last, part 10 nanti. InsyaAllah dalam 2-3 hari lagi, insyaAllah. Dan yang macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.